Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam program ulang kaji PSPM sesi 2020-2021 bagi mata pelajaran Chemistry EC 015 Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Anda bersama saya untuk mengulang kaji beberapa soalan di dalam chapter yang ke-6 iaitu Chemical Equilibrium. Dalam soalan PSPM iaitu tajuk ini berada pada soalan yang kelima. Peruntukan markah untuk soalan ini ialah berjumlah 9 markah dan dicadangkan kepada para pelajar untuk menguruskan masa menjawab iaitu kurang lebih 10 minit bagi chapter ini. Jadi kita akan membincangkan beberapa outcomes yang ada di dalam chapter 6. Jadi 6.2 equilibrium constant di setiap pelajar akan diuji dengan 4 kemahiran iaitu use the equation Kp KCl the time to solve equilibrium problems. Yang keduanya, calculate Kc, Kp and quantity of species present at equilibrium, iaitu kita mengira nilai Kc, Kp dan juga kuantiti yang hadir di dalam keseimbangan tersebut. Yang ketiganya, mengira degree of dissociation A. Dan yang keempat, predict direction by compare the value of quotient Q and K. Sama ada keseimbangan itu menghala ke kiri ataupun menghala ke kanan, ataupun sedang mengalami forward atau mengalami reverse. Dan dalam subtopik 6.3 kita akan membincangkan juga beberapa soalan melibatkan prinsip Le Chatelier, yang mana aplikasi kepada prinsip ini ialah untuk menerangkan kesan terhadap faktor-faktor berikut, iaitu faktor addition of inert gas at constant volume, penambahan inert gas iaitu gas lengai di dalam keadaan constant volume iaitu isi padu yang tidak berubah. Yang kedua, addition of inert gas at constant pressure, penambahan gas lengai juga pada keadaan tekanan yang ditetapkan. Dan yang ketiganya ialah sekiranya ada perubahan faktor suhu, adakah memberi kesan terhadap keseimbangan. Baik. Kita lihat satu contoh yang pertama. A 2.5 liter flask contain 0.525 mole carbon dioxide, 1.25 mole CH4, 0.75 mole COF2 at 1000 degrees Celsius. Explain which direction will a net reaction occur to reach the equilibrium shown below. Jadi soalan ini dia telah memberikan persamaan yang telah diseimbangkan seperti yang kita lihat di sini, iaitu CO2 gas, CF4 juga gas dan COF2 juga adalah gas. Maka ianya adalah homogeneous. Homogeneous. Kc yang diberikan ialah bernilai 0.5 pada suhu 1000 darjah Celsius. Maka bagaimana kita nak tahu the direction? Maka kita perlu mengira nilai Q. Sebelum kita mengira nilai Q, kita perlu mendapatkan kepekatan bagi setiap items ataupun setiap spesies yang berada di dalam persamaan berikut. Maka kita mulakan dengan pengiraan kepekatan bagi karbon dioksida. Kepekatan bagi karbon dioksida ialah diberi bilangan mol itu 0.525 mol dibahagikan dengan isi padu iaitu 2.5 liter. Maka kepekatannya ialah 0.215
molar. Seterusnya, mengira kepekatan CF4, di mana bilangan mol adalah 1.25 mol dan dibagikan dengan 2.5 liter. Jadi 0.5 molar. 0.5 molar. Dan kepekatan CO F2 bilangan mol 0.75 mol bahagi dengan isi padu 2.5 liter, maka kita akan perolehi kepekatannya adalah 0.3 molar. Baik, apabila kita selesai mengira kepekatan, maka kita perlu tahu dan mengira nilai Q, iaitu sama ada kita perlu tahu QC ini sama ada dia kurang daripada KC ataupun QC ini lebih daripada nilai KC, yang mana satu. Given from dalam soalan tu, KC is 0.5. Jadi macam mana kita nak mengira Q? First, kita akan tulis the expression, that is concentration of products, iaitu COF2. COF2 ini kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Kuasa 2 sebab koefisien dia bernilai 2 apabila kita seimbangkan. Kemudian, the products CO2 kuasa 1 dan CF4 juga kuasa 1. Kita ganti masuk kepekatan, nilai kepekatan di dalam expression ini. Jadi 0.3 kuasa 2 dibahagikan 0.21 darab 0.5. Baik, teruskan mengira dan kita akan dapat 0.857. Ini nilai Q. Iaitu 0.857. Bandingkan sama ada QC ke atau KC yang lebih besar nilai dia. Maka daripada perbandingan yang kita buat, kita dapati nilai QC adalah lebih besar berbanding nilai KC. Maka ini menunjukkan the reaction shift to the left. So, the reaction shift to the left. Okey, inilah jawapan kita untuk contoh soalan yang pertama. Okey, seterusnya kita ambil contoh yang lain, iaitu kalau kita lihat soalan ini, kita baca, decomposition of ammonium hydrogen sulfide, NH4SS, on heating in seal flask is an endothermic process. Given, dia dah bagi dah di sini persamaan dia. If Kp for this reaction is 0.11. Ini maklumat penting yang perlu kita highlight.
25 degrees Celsius. Determine the partial pressure of NH3. Tentukan tekanan separa bagi ammonia and the total pressure in the flask. Dan juga jumlah tekanan di dalam flask at equilibrium, pada keseimbangan. Okay. Jadi arahan dia nak kita mencari the partial pressure of NH3 dan juga total pressure at equilibrium apabila mencapai keseimbangan. Kemudian yang bawahnya, based on Kp value, calculate Kc. Daripada nilai Kp yang diberi, maka kita perlu cari Kc. At the same temperature, pada suhu yang sama. Dan yang ketiganya, using Le Chatelier principle, explain how to increase the temperature. How increasing the temperature, bagaimana pertambahan suhu would affect the equilibrium. Bagaimana pertambahan suhu itu boleh memberi kesan terhadap keseimbangan, and what will happen to the pressure of ammonia. Apa yang boleh jadi kepada ammonia tu sekiranya H2S disingkirkan keluar daripada flask. Kalau H2S disingkirkan daripada flask, bagaimana dengan tekanan bagi ammonia. Jadi dia nak minta kita explain. Jadi kita jawab soalan ni. Soalan pertama kita jawab, determine the partial pressure of NH3 and the total pressure in the flask at equilibrium. Baik. Yang pertama sekali merujuk kepada persamaan yang diberikan. Okay, persamaan yang diberikan. Kita dapat menulis satu expression untuk Kp. Okay. Kp adalah bernilai. Kp dia adalah formula NH3, pressure NH3 darab pressure H2S. Jadi NH3 dan juga H2S ini adalah kedua-duanya produk. Apabila kita perhatikan kembali kepada soalan, kita dapati di sini ada NH4HS yang berada dalam fasa solid. Jadi solid ini adalah constant. Maka Kp adalah bersamaan dengan pressure ammonia darab pressure H2S sahaja. So now kita boleh assume satu nilai. Assume suatu nilai yang mewakili pressure bagi NH3 dan juga pressure bagi H2S. Assume nilai X bersamaan dengan pressure NH3 dan pressure H2S. Kenapa kita boleh assume nilai yang sama? Maka jawapan dia kerana kedua-duanya adalah mempunyai koefisien yang sama, iaitu bernilai 1. Jadi nilai Kp given di dalam soalan. Kp adalah 0.11. Maka kita mengira secara matematiknya ialah 0.11 bersamaan dengan X darab X. Jadi X kuasa 2 lah. Maka 0.11 sama dengan X kuasa 2. Jadi berapakah nilai X? Jadi kita dapati nilai X ini adalah punca kuasa 2 lah, bagi 0.11 dan kita akan peroleh 0.33. Jadi nilai X ini adalah 0.33. Ini bermakna pressure NH3
adalah bersamaan pressure H2S bersama dengan nilai X iaitu 0.33. Sedangkan yang ini adalah nilai tekanan, maka 0.33 atm. Baik, kita dah selesai untuk jawab soalan yang pertama, itu partial pressure bagi NH3. What is the total pressure in the flask? Jadi kita tambah sikit pengiraan lagi iaitu P total. P total. Yang ini adalah Dalton's law. P total adalah PNH3 ditambahkan dengan PH2S iaitu 0.33 tambah 0.33 atm. Maka jawapan dia ialah 0.66 atm. Selesai menjawab soalan yang kedua. Soalan ketiga, based on the KP value, calculate KC. Jadi kita menggunakan kaitan di antara KP dan juga KC. Apa hubungan di antara KP dan KC? Jadi KP bersamaan dengan KC darab RT kuasa delta N. Jadi nilai KC ini adalah 0.11. R 0.0821 atau 206. T ialah 273 tambah 25 darjah Celsius iaitu 298. Kelvin. Delta N. Delta N ialah produk tolak reaktan. Maka delta N dia berapa? Kat sini delta N. Produk dia ada 2 tolak kosong. 2 tolak kosong. Iaitu 2. Kenapa kosong? Sebab reaktannya adalah solid. Jadi bilangan mol dia adalah constant, maka kosong. 2 tolak kosong, 2. Maka kuasa 2. Jadi akhirnya kita akan peroleh jawapan. Setelah kita mengira, maka kita akan dapat jawapan dia adalah 1.8 eksponen negatif 4. Baik. Soalan seterusnya, using the literature principle, explain how increasing temperature will affect the equilibrium. Baik, kita bincangkan bagaimana pertambahan suhu ini boleh memberi kesan terhadap keseimbangan. Jadi, jawapan dia begini. When temperature increase, equilibrium position shift to the right. Kenapa dia shift to the right? Because kalau kita tengok balik dalam soalan ni, dia ada beritahu endothermic. Jika endothermic, delta H dia adalah bernilai positif. Bermakna haba diperlukan untuk membentuk produk. Jadi bila haba diperlukan, bila kita tambah suhu, maka haba diperlukan untuk bentuk produk yang berada pada sebelah kanan. That's why they shift to the right.
Dia akan shift to the right. Maka shift to the right. Since, kita tambah sekali lagi. Since the reaction is endothermic. Okay, selesai untuk soalan. Kita lihat satu soalan lagi. Soalan terakhir. 2 moles of hydrogen bromide HBr is placed in 4 liter container. At high temperature, it decomposes according to the following equation. Jadi ada 2 mol HBr yang kita masukkan di dalam bekas 4 liter. Pada suhu yang tinggi, dia terurai berdasarkan persamaan berikut. Dia dah bagi dah persamaan dia. At equilibrium, the concentration of bromine is 0.1 molar. Pada keseimbangan, kepekatan bromin tu adalah 0.1. Jadi soalan ni minta calculate the equilibrium, KC, equilibrium constant, and percentage of dissociation. Berapakah nilai KC dan berapakah peratus perceraian bagi HBr ini. Jadi setelah kita perhatikan maklumat-maklumat yang diberi dalam soalan ini, maka kita boleh mula mengira. Soalan yang pertama, kita nak mengira calculate the equilibrium constant, iaitu KC. Bila nak mengira KC, kita tengok dulu fasa yang berada di dalam persamaan. Semuanya fasa gas. Maka kita boleh menulis expression KC, di mana sebelum tu kita perlu dapatkan dulu kepekatan bagi spesies yang berada di dalam persamaan ini. Baik. So, now kita cuba menjawab soalan ni. Jadi kita boleh kira initial HBr. Jadi HBr ini, initial dia adalah 2 mol. Dia kata 2 moles of hydrogen bromide. Okay, 2 moles of hydrogen bromide. The 2 moles of hydrogen bromide ini bermaksud initial HBr adalah 2 mol. Berapa isi padu? 4 liter. 4 liter. Maka kepekatan HBr awal dia adalah 0.5 molar. Dan seterusnya, at equilibrium, the concentration of bromine 0.1. Bila concentration bromine 0.1, the concentration bromine ni 0.1, bermaksud H2 juga adalah 0.1. Sebab nisbah koefisien dia adalah sama, iaitu 1 dan 1. Maka Br2 adalah 0.1 molar. Dan H2 juga 0.1 molar. Jadi HBr ni adalah at equilibrium. Now kita perlu cari HBr at equilibrium apa? Ini initial. At equilibrium. Ini at equilibrium. Bagi HBr pula at equilibrium dia. Maka kita tulis equilibrium. Kepekatan HBr pada equilibrium ialah kepekatan awal 0.5 molar. Kita akan tolak dengan 0.2. Mana datang 0.2 ini? Okay, 0.2 ini adalah the products, iaitu yang ini dan juga yang ini. Produk dia adalah 0.2. Maka baki HBr yang tinggal adalah 0.3 molar.
Okay. Jadi yang kita nak kat sini ialah maklumat ini, dan maklumat ini at equilibrium. Seterusnya kita teruskan pengiraan nilai KC. Jadi KC adalah kepekatan bagi produk, iaitu H2. Sedarat dengan BR2 dan dibahagikan dengan reaktan iaitu HBr dan dia adalah kuasa 2. Apabila kita masukkan kepekatan tadi iaitu 0.1 darab 0.1 dan dibahagikan 0.3 kuasa 2. Jadi mengikut pengiraan kita akan peroleh nilai KC adalah 0.1. Okey, jawapan dia adalah 0.1. Soalan seterusnya, percentage of dissociation. Berapakah peratus perceraian dia yang tercerai daripada HBr yang awal? Jadi kita akan jawab peratus dissociation. .2 yang tercerai, 0.2 dibagi dengan awal, kepekatan awal 0.5. 0.2 mol ataupun 0.2 molar. Yang bawah tu 0.5 mol atau 0.5 molar. Jadi perceraian dia kita darab 100 lah untuk cari peratus. Baik, kita kira dan kita akan dapat 40%. Okay, itu jawapan akhir bagi soalan ini. Okey, setakat itu dulu slot bagi chemical equilibrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.